Ustazah tak mula lagi. Jadi Ustazah baru buat volume 1. Okay. Tak lagi Ustazah perlukan sikit volume 5 dah. Baik Zah, baik. Okay, terima kasih untuk respon tadi. Boleh Zah. Okay, insyaAllah Ustazah akan mula kelas setengah. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita terus menyambung kelas tambahan perdana SPM bagi tahun 2021 anjuran MPDCA Pulau Pinang. Okay, dengan hari ini subjek Ustazah iaitu Al-Lughah Al-Arabiyah, dan insya-Allah pada malam ini pelajar-pelajar bersama dengan saya Ustazah Rozita binti Ibrahim, salah seorang guru bahasa Arab di SMKA Al-Masyhur Lelaki Pulau Pinang. Jadi insya-Allah pada malam ini kelas tambahan kita hanya berfokus kepada satu soalan sahaja, okay? Satu subtopik, satu soalan sahaja yang berkaitan dengan Al-Qawaid An-Nahwiyah, iaitu tata bahasa. Okey, insya-Allah ya. Sekarang pengenalan. Okey, insya-Allah SPM kita tahun ini merupakan SPM format baru, KSSM, yang kamulah pelajar-pelajar, anak-anak yang berada di depan Ustazah ni merupakan perintis. Okey, calon ataupun kamu orang yang pertama untuk menduduki peperiksaan SPM KSSM ini. Jadi sekadar pengenalan, okay, insya-Allah SPM kita untuk silibus KSSM ini terbahagi kepada 3 bahagian. Okay, soalan SPM kita terbahagi kepada tiga bahagian. Qismun alif, okay, bahagian A iaitu berkaitan dengan sistem bahasa. Ada 3 soalan dengan markah 30 markah, bagi setiap satu soalan 10 markah. Kemudian ada bahagian B, Qismun Ba, yang berkaitan dengan pemahaman. Ada 7 soalan, anak-anak kecil soalan bahagian B ini, yang semuanya berkisar dengan teks yang diberikan. Okay. Dan akhir sekali bahagian C, iaitu bahagian penulisan, Qismun Jim. Kita mengarang, menulis dan mengarang. Okay. Markah pun tinggi dengan 30 markah untuk 2 soalan. Satu soalan 10 markah dan satu lagi karangan panjang 25 markah. Okay. Dan untuk keseluruhan soalan ini kita cuma ada 2 jam 30 minit sahaja untuk menjawab soalan. Okay. Jadi insya-Allah pada malam ini Ustazah akan fokus kepada satu soalan sahaja. Soalan satu. Okay. Yang mana soalan tersebut berada dalam sistem bahasa Qismun Alif. Okay. Dalam ni ada 3 soalan, tapi Ustazah hanya fokus satu soalan sahaja. Okey, iaitu 10 markah sahaja. Okey, iaitu sistem
bahasa qawaid nahwiyah. Okey. Ini antara contoh soalan yang boleh ditanya. Okey, contoh soalan yang dikeluarkan oleh lembaga peperiksaan. Okey, iaitu contohnya seperti soalan 1 ni ya. Khatib at-talabah bil ibarat at-taliyah ma'a taghyir ma yuzan. Okey, kalau kecil tak apa, Ustazah bukan nak fokus soalan ni. Ustazah cuma tunjuk sampel sahaja. Okey, sampel soalan. Okey, jadi soalan ini berkaitan dengan khatib at-talabah. Okey, nanti kita akan bincangkan soalan ni. Okey. Mungkin juga boleh soalan dia berbunyi begini. Hawil al-ibarat al-atiyah ila al-mufradah al-muannasah ma'a taghyir ma yulzam. Okey, ada sedikit perbezaan daripada soalan tadi dengan soalan ini. Tetapi metod ataupun perkara utama yang perlu kita kuasai iaitu pembahagian di dalam bahagian qawaid nahwiyah. Okey. Ini antara contoh ya soalan yang boleh ditanya. Okey. Jadi kita leraikan. Mari kita tengok satu persatu. Okey, soalan yang pertama yang boleh ditanya okey iaitu khatib at-talabah bil ibarat al-atiyah. Iaitu kata tanya khatib. Okey. So hari ini Ustazah nak minta pelajar-pelajar untuk fokus kepada kata arahan. Kata arahnya. Okey, kata arahan pada soalan ini. Okey, soalan ini kata arah dia khatib. Okey, khatib at-talabah. So, apa makna khatib? Khatib ni fi'il amal. Khatib, ungkapkan. Kita kena ungkapkan. Okey, buat ayat menggunakan buat ayat ni, tata bahasa ayat menggunakan dhamir al-mukhatabah. Ini dia, keyword dia. Okey, jadi soalan khatib ini akan menggunakan dhamir mukhatabah. Apa dia dhamir mukhatabah ni Ustazah? Okey, Ustazah akan detailkan. Cuma sekadar pengenalan, khatib ni maksudnya kita perlu ungkapkan ayat yang menggunakan dhamir mukhatabah iaitu dhamir kita guna untuk bercakap dengan orang yang berada di hadapan kita. Dhamir mukhatab ialah orang yang sedang bercakap dengan kita di hadapan. So kalau ada orang kat depan maknanya awak, kamu, itulah dhamir mukhatabah. Okey, dalam bahasa Arab ada 6 dhamir tersebut. Anta, antuma, antum, anti, antuma, dan antunna. So ada 6 sahaja. Jadi apabila soalan khatib ini keluar, maknanya kita ada 6 dhamir yang terlibat. Ada 6 dhamir sahaja yang terlibat. Okey, manakala perkataan yang dihitamkan ini, inilah yang kita nak kena cari. At-talabah ni siapa? Kita nak guide kepada soalan tu, nak guide kepada siapa soalan tersebut. Okey, baiklah, berbeza dengan soalan yang kedua, hawil al-ibarat. Hawil al-ibarat ila al-mufradah al-muannasah. Okey, makna hawil ni lebih umum, tukarkan kepada. So kita nak tukar kepada siapa? Ini guideline dia. Okey, guide soalan dia, keyword soalan. Bila soalan hawil ni lebih umum, makna kata mungkin dhamir yang kita boleh guna awak dan juga mungkin dhamir yang kita boleh guna ialah dia. Okey, dia. Okey, jadi kita ada lebih umum. Lebih umum dhamir yang nak digunakan. So, bermula daripada huwa, huwa huma hum, hiya huma huna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana dan nahnu. So kita ada 14 dhamir. Okey, nampak? Apabila ada 14 dhamir, maknanya mungkin ada 14 yang kita nak kena streamkan. Yang ini untuk siapa sebenarnya? Okey, jadi soalan yang menggunakan kata arah hawil lebih umum, dhamir lebih banyak berbanding daripada perkataan khatib. Okey, selain daripada itu juga, soalan satu ni juga mungkin, boleh ditanya dengan soalan yang berbunyi sahih al-akhta. Sahih al-akhta, iaitu betulkan kesalahan yang terdapat di dalam ayat. Okey, betulkan kesalahan yang terdapat di dalam ayat.
Jadi soalan ini sangat umum. Boleh merangkumi banyak ruang-ruang untuk digunakan. Dan ketika ini kita perlu teliti satu persatu perkataan yang digunakan. Okay. Dan dalam bahagian ini kita cuma perlu mencari dua perkataan sahaja. Okay. Dan perkataan tersebut akan digariskan. Jadi kita cuma betulkan perkataan tersebut mengikut kesesuaian ayat. Okay. Mungkin juga kata arah yang digunakan ialah ij'al, jadikan. Okay, perkataan ij'al ni mirip kepada soalan hawfil, lebih umum. Okay, lebih umum. So lebih kurang sama juga macam soalan hawfil. Okay. Baiklah. Ya. So kita tengok daripada soalan-soalan yang boleh ditanya ini dalam soalan satu. Apa yang perlu kita kuasai sebenarnya? Okay, daripada soalan satu ni. Apa persiapan kita yang perlu ada? Apa yang kita nak standby ni untuk jawab soalan satu? Okay, tidak lain, tidak bukan ialah kemahiran qawaid. Yang ini yang kita perlu ada. Yang ini yang perlu kita kemaskan. Kemaskan diri kita dengan kemahiran qawaid ataupun tata bahasa. Okey. Antaranya. Okay, so Ustazah keluarkan yang domain. Yang domain ataupun yang utama, yang basic. Yang perlu kita mahir, yang perlu kita kuasai. Okay, untuk bahagian ini. Yang pertama, kita perlu kuasai bahagian al-ismu. Okay, anak-anak yang gunakan handphone ke, okay, boleh screenshot lah nota Ustazah ni. Okay, nanti kamu boleh ulang, tengok balik dan buat ulang kaji. Yang mana yang belum kuasai, yang belum mahir, boleh tengok selepas ni nota ini. Okey, untuk kita kuasai. Okey, yang paling basic, yang paling domain, yang paling utama ialah yang berkaitan dengan al-ismu. Okey, iaitu penguasaan tentang jenis-jenis isim di sini. Okey. Jadi kita kena nilai dulu isim ni muzakkar ataupun muannas. Okey, dah nilai muzakkar atau muannas, kita kena nilai pula adad dia. Berapa bilangan dia? Mufrad ke, musanna ke, jamak. Okey, ini adalah penguasaan yang paling umum. Kita kena tahu, wajib tahu. Okey. So Ustazah letak coding pada nota Ustazah ni. So coding Ustazah 1L. Bermakna mufrad muzakkar. Okey, coding. Lepas ni mungkin Ustazah akan guna coding ni untuk soalan. Okay. Jadi mungkin boleh biasakan. Maksud 1L ni mufrad muzakkar. Okay. 2L musanna muzakkar dan 3L jamak muzakkar. Okay. Bukan 3 lelaki, jamak muzakkar. Okay, bagaimana kita nak mengenali isim mufrad muzakkar? Okay, nampak dash, tidak ada tanda bagi mufrad muzakkar, tak ada tanda tambahan. Okey, perkataan asal dia ialah mufrad muzakkar. Itu perkataan asal dia. Contohnya al-muallim. Itu perkataan asal dia. Yang kedua, musanna muzakkar. Apa cara kita nak kenal perkataan isim itu musanna muzakkar? Ya, ada alif nun di belakang pada perkataan tersebut. So kita cuma perlu tambah al-muallimani. Tambah alif nun kat belakang untuk menjadikan makna perkataan musanna muzakkar. Okay. Dan yang ketiga, jamak muzakkar. Ini ialah jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Tandanya ialah waw nun. Okay. Contoh perkataan daripada perkataan muallim, tambah saja waw nun, maka jadilah perkataan itu al-muallimuna. So daripada tanda-tanda ini, secara automatik bila disebut perkataan tersebut al-muallim, kita kenal dia adalah mufrad muzakkar. Al-mualliman musanna muzakkar. Al-muallimuna jamak muzakkar. Begitu juga sebaliknya untuk perkataan muannas. 1P coding untuk mufrad muannas. Apa tanda domain dia? Tanda utamanya ialah ada ta marbutah di belakang perkataan tersebut. Ta marbutah. So perkataan tu akan jadi al-muallimah.
Al-muallimatu. Okey. Yang ini ta marbutah ni memang jadi kontroversi. Okey. Sebab memang pelajar akan ingat ta marbutah tu untuk muannas. Tetapi kontroversinya di mana? Ya, bila pelajar menggunakan ta marbutah pada perkataan fi'lun. Ramai yang saya jumpa perkataan muannas ada ta marbutah ni pada perkataan fi'lun. Okey, ingat dah? Untuk muannas, ta marbutah ni hanya diguna pakai untuk ismun sahaja. Kata nama, ya, isim sahaja. Jadi bila kamu tulis fi'il, ada ta marbutah ni, yang ni adalah satu kesalahan yang besar. Khata'un. Okey, kesalahan yang besar. Yang kedua, musanna muannas. Okey. So lebih kurang macam ni lah. Ta ataupun ta marbutah ni, ta marbutah ni refer kepada muannas dan alif nun refer kepada dua. So bila kita combine muannas dan musanna, maka kena tambah ta alif nun. Ta alif nun. Ta ni. So perkataan tu akan menjadi al-muallimatani. Okay. Cuma anak-anak jangan confuse perkataan asal yang berakhir dengan ta. Contohnya baitun. Kalau perkataan tu berakhir dengan ta, okay, jadi kita nak jadikan dia musanna, dia akan jadi baitani. Adakah perkataan baitani juga dikira sebagai musanna muannas? Tidak. Okay, tidak. Ta yang berada dalam perkataan ini adalah daripada perkataan yang asal. Okay. So, baita ni maksudnya musanna muzakkar. Okay, ya? Kena ingat ya. So, penambahan ta alif nun daripada perkataan asal. Al-muallim tambah ta ni. Al-muallimatani. Okay, ini Ustazah cuba bangkitkan, yang Ustazah cuba hint beberapa perkataan yang selalu menjadi tricky dalam soalan peperiksaan. Okay, pelajar akan nampak baita ni. Contohnya lah baita ni. Al-mahrajan. Itu antara perkataan-perkataan yang bombastik, yang tricky sikit dalam soalan. Okay, baita ni ada ta alif nun. So pelajar akan nampak ta alif nun. Musanna muannas dia kata. Okay, al-mahrajan. Mahrajan ada alif nun. Itu musanna muzakkar. Kenapa? Sedangkan al-mahrajan itu adalah perkataan asal. Festival. Mahrajan. Jadi kalau kita nak kata ada dua festival, tambah lagi alif nun di belakang mahrajan. Al-mahrajanani. Nampak? Okay, al-mahrajanani ada dua. Okay. Begitu juga baita ni, dia bukan perkataan muannas. Okay. So, saya cuba hint-hint perkataan-perkataan yang mungkin digunakan untuk trik kamu. Okay. Dan akhir sekali, jamak muannas, iaitu perkataan yang berakhir dengan alif ta. Alif ta. Okay. Alif ta yang panjang. Mesti ada alif dan ta. Kalau ta saja tak dikira. Okay. Alif ta al-muallimat. Okay. Macam perkataan baitun ni pun ada ta. Tapi tidak ada alif sebelum dia. So dia bukan jamak muannas. Okay. Keenam-enam perkara isim ni adalah basic yang bila Ustazah nak kamu kuasai ni ketika mana tengok saja, Ustazah sekali pandang, okay, sebelah mata saja tengok, saya dah tahu dah jantan betina. Kira macam tu. Okay. So sebelah mata saja tengok perkataan tersebut, okay, saya dah tahu dah ni musanna muzakkar, yang ni jamak muannas. Itulah yang sepatutnya kamu kuasai, macam tu rupanya. Okay. Dan yang terakhir, selain daripada 6 perkara yang saya sebut ni, ada satu lagi, jamak taksir namanya. Okay, jamak taksir. Seperti nama dia juga, taksir ni berpecah-pecah, berkecai-kecai. So, apa tanda dia? Tidak ada tanda dan tidak ada kaedah yang boleh kita tentukan jamak taksir ini. Okay, seperti perkataan al-qalab dan juga al-aqlab. Okay, jamak taksir. Dia jamak. Okay, tetapi tak ada tanda. Seperti rakan-rakan 6 yang lain tu. Okay. Cuma perlu kita ingat ya, untuk jamak taksir ni, yang ni kita kena ambil penting perkara ini. Okay. Iaitu jamak taksir terdiri daripada 2. Okay. Yang pertama jamak taksir al-aqil. Okay.
jamak taksir al-aqil. Dan yang kedua, jamak taksir ghairul aqil. Yang ni sangat penting. Yang inilah lubuk soalan sebenarnya yang selalu ditanya oleh lembaga. Dia memang nak trik kamu, okey? Jadi kita kena beware dengan dua perkataan ini. Okey, apa maksud jamak taksir al-aqil? Iaitu yang berakal. Oh, yang tak ada akal ni, kira tak kira lah sudah bukan ya. Bermaksud al-aqil ini yang ada akal ni, yang dimaksudkannya ialah orang. Okey, kata nama bagi orang. Mak, ayah, pelajar. Okey, contoh lagi. Manakala, okey, bagi perkataan al-aqil, perkataan orang, kata nama orang, jamak taksir ini akan menggunakan hukum jamak muzakkar salim. Okey, sama seperti jamak muzakkar salim. So kita kena apply kaedah jamak muzakkar salim. Okey, maknanya ramai orang. Maksud dia ramai orang. Berbeza dengan jamak taksir ghairul aqil, yang tidak ada akal. Yang tak ada akal, maksud tidak berakal ini benda, pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan, alatan, makanan, minuman, ekstrak, kata nama terbitan ke apa ke semua sekali. Okey, ghairul aqil ni maknanya selain daripada orang. Apa sahaja kata nama selain daripada orang. Itu yang dinamakan ghairul aqil. Okay. Apabila ghairul aqil, kita kena apply kaedah mufrad muannas. Kita kena apply kaedah mufrad muannas. Maksudnya kalau isim, okey, kita nak letak sifat bagi dia. Sifat dia mesti ada tamarbutah. Okey. Nampak Okay. So, kena be aware dengan jamak taksir ini. Okay, contoh jamak taksir al-aqil ialah at-tullab. Okay, jadi kita kena apply fi'il dia yaf'aluna. Contoh. Okay. Ghairul aqil yang tidak ada akal selain daripada orang. Contohnya al-aqlam, maka kita kena apply kaedah mufrad muannas. Al-aqlam al-jadidah. Al-aqlam al-jadidah. Okey, jelas ya? Okey, saya tengok ada mesej. Okey, ada yang tanya soalan ke? Kalau ada soalan tak apa boleh tulis ya. Okey, seterusnya. Bahagian domain yang kedua. Untuk jawab soalan ni, itu yang pertama selesai dah. Yang pertama, perkara pertama dah selesai. Kita masuk perkara yang kedua. Ialah al-dhamair. Okey, iaitu kata ganti nama. Ni set-set yang perlu kita kuasai. Makna kata, kalau tak kuasai lagi, lepas ni boleh pulun. Sebelum tidur malam, hafal. Bangkit pagi-pagi, hafal. Esok lusa, test. Baru. Macam tu. Okey, yang seterusnya ialah bahagian al-dhamair. Okey, dhamir ni terdiri daripada 3 bahagian. Yang macam tadi saya sebut awal-awal tadi. Okey, yang pertama kita sebut sebagai dhamir al-ghaib. Ni dhamir al-ghaib ni perkara-perkara sama'iyat ke Ustazah? Kan. Okey. Al-ghaib ni bukan benda ghaib. Al-ghaib ni bermakna kata ganti nama yang tidak ada di depan kita. Kita tak bercakap dengan dia, tapi kita cerita tentang orang lain. So, dalam bahasa Melayu, mungkin dia, mereka, bahasa utara, depa, macam tu. So, tidak berada di hadapan kita. Siapa dia dhamir-dhamir tersebut? Huwa, huma, hum, ia, huma dan juga kunna. Okey. Manakala bahagian dhamir yang kedua adalah mukhatab. Yang ni kita kena kenal lah sebab ada kaitan yang tadi dengan soalan dia. Al-mukhatab bermakna dhamir yang kita sedang guna orang berada di hadapan kita. Kita sedang bercakap dengan dia. Awak, kamu, okay, orang utara panggil hang, lagi kawe lagi. Kawe, betul ke kawe? Siapa tak? Demo ke? Okey, so yang sedang berada di hadapan kita. Okey, siapa domain-domain tersebut? Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Okey, dan akhir sekali dhamir al-mutakallim iaitu yang sedang bercakap. Orang yang sedang bercakap. Siapa? Saya dan juga mungkin kita. Kita bercakap kan? Kita. Okey, so ana dan nahnu. Okey. Dhamir yang Ustazah birukan ini adalah dhamir
munfasil. Maksudnya dia akan duduk secara bersendirian. Seorang-seorang dia terpisah daripada perkataan lain. Tetapi yang berwarna hijau ini pula, adalah dhamir muttasil, iaitu yang bersambung apabila dhamir ini nak bergabung dengan perkataan lain. Contoh kita nak gabung dengan isim, okey, baitun, rumah dia. Kita tak sebut baitun huwa. So, bila dia gabung baitun dan juga huwa, maka rumah tersebut akan menjadi baituhu. Perkataan tersebut akan menjadi baituhu. Okey. So, domir-domir yang terlibat ke-14 ini cuma ada yang berubah dan ada yang tidak berubah. Kita kena alert sikit. Okey. Huwa akan berubah menjadi hu, huma kekal, hum pun kekal. Dia akan berubah menjadi ha, baituha, huma kekal, hunna pun kekal, baitu hunna, rumah mereka. Okey, keseluruhan dhamir anta and the gang akan berubah. Anta akan bertukar menjadi ke, baituka, antuma, baitukuma, antum, baitukum, anti, baituki, antuma, baitukuma, antunna, baitukunna. Okey, dan saya ganti dengan ya dan sebelumnya berbaris bawah. Baiti ataupun nahnu baituna panjang. Okey, so yang familiar yang biasa kita guna ialah assalamualaikum, kan? Assalamualaikum. So sejahtera kepada kamu semua. Okey, jelas untuk dhamir ini. So ini domain yang kedua yang perlu kita kuasai, iaitu dhamir. Okay. Yang ketiga, yang tidak lupa juga untuk kita letakkan sebagai satu penguasaan ialah ismul isyarah. Okay. Ismul isyarah ni berkait rapat dengan ismul. So dia geng dengan isim tadi. Okay. So coding dia pun samalah. Okay. Mufrad muzakkar, musanna muzakkar, jamak muzakkar. Okay. Dan isim isyarah ada dua, lil qarib, okay, yang dekat. Maksudnya ini. Ataupun lil ba'id, yang jauh, itu. So dia mesti ada synchronize. Mesti sama dengan isim yang kita guna. Kalau isim yang kita guna tu mufrad muzakkar, maka isim isyarah dia haza, ini, dan zalika, itu. Yang kedua, musanna muzakkar. Okay, isim musanna muzakkar, maka isim isyarah dia mesti guna yang sama, yang selari. Zani dan juga zanika. Manakala jamak muzakkar, okay, kita akan gunakan haulai dan juga ulaika. Begitu juga geng-geng muannas. Okay, hazihi, jauh tilka. Hatani, jauh tanika. Dan jamak muannas, haulai, ulaika. Okay, so isim isyarah ni penting. Kadang-kadang mungkin dia tak minta pun dalam soalan. Sebab kita dah belajar daripada awal tingkatan 1, 2 dan 3. Tetapi kita akan guna pakai isim isyarah ni sebagai clue untuk jawapan. Okay, mungkin dia tak minta kamu tukar. Tapi dia diguna pakai clue di dalam ayat untuk kita tukar. Nak tukar kepada siapa ni? Ini ada clue dia. Okay, so isim isyarah domain yang ketiga. Okay, dan yang terakhir, domain yang terakhir ialah geng-geng tasrif al-af'al. Mesti ingat, mesti tahu, mesti hafal, mesti influence, mesti kuasai tasrif fi'il ini. So kita dah bermula tasrif fi'il ni daripada tingkatan 1 lagi. Okay, tingkatan 2 sambung, tingkatan 3 pun sambung lagi. Tingkatan 4 kita upgrade lagi. Upgrading ilmu tasrif af'al dengan fi'il-fi'il ghairus sulasi. PL yang bukan 3 huruf. Mungkin 4, mungkin 5, mungkin 6. Okay. So tasrif fi'il ni dia sama sahaja. Okay. Dia punya kaedah dia sama sahaja. Cuma yang berbeza ialah perkataan fi'il tersebut. So siapa yang belum hafal, bolehlah bermula dari sekarang untuk kita influencekan, mahirkan diri. Okay, untuk tasrif fi'il madhi ni saya rasa tasrif yang paling senang lah. Okay. Sebab tasrif fi'il madhi ni tidak ada huruf tambahan kat depan. Semuanya refer kepada di belakang saja. Okay, kataan asal dia wal fa'ala.
Okey, huma fa'ala ada alif kat belakang. Hum fa'alu waw alif. Ia fa'alat. Huma fa'alata. Ta alif. Kunna fa'alna. Anta fa'alta. Antuma fa'altum. Antum. Anta, antuma, antum. Anti fa'alti. Antuma fa'altuma. Antunna fa'altunna. So yang ni senang. Sebab pelajar kata sama je dengan domir dia Ustazah. So kami senang ingat. Okay. Ana fa'altu, nahnu fa'al. So kita jangan tukar. Okey, mungkin tingkatan 1, 2, 3 dulu anak-anak pernah belajar menggunakan jari. Kan, apa tasrif yang ada dekat slide Ustazah ni sebenarnya boleh di-apply. Ada, boleh kita guna jari kita untuk apply tasrif tersebut. Okey, mungkin Ustazah dan cikgu-cikgu kamu dah mengajar dulu kan. Okey, jadi kita guna pakai untuk memudahkan. Okey, cuma yang kita upgrading sekarang ni masa tingkatan 4 dan 5 ini, kita tak menggunakan fi'il 3 huruf. Sebaliknya, kita guna fi'il yang lebih daripada 3 huruf. Ghairu sulasi. Contohnya, okey, wazan kita belajar masa tingkatan 4. Af'ala. Ada 4 huruf. Okey, fa'ala. 4 huruf. Fa'ala. 4 huruf. Dan istaf'ala ada 6 huruf. So, walaupun perkataan fi'il tu dah upgrade, bilangan dia dah bertambah, tetapi masih lagi kaedah tasrif yang sama. So, kalau fi'il dia, okay, saya ambil contoh fa'ala. Untuk huwa fa'ala, huma tambah alif kat belakang. Fa'ala, hum fa'alu. Kia fa'alat, huma fa'alata, kunna fa'alna. Okey, dengan syarat. Dengan syarat kekalkanlah fi'il tersebut. Okey, kalau ada 4 huruf, mesti ada 4 huruf fi'il tersebut. Jangan buang. Okey, begitu juga dengan sekiranya fi'il tersebut istaf'ala ada 6 huruf. Kekalkan. Istaf'ala, istaf'ala, istaf'alu. Okey, begitu juga dengan anta. Istaf'alta. Istaf'altuma. Istaf'altu. Okey, nampak So, jadi kita memang upgrade. Cuma kaedahnya tetap sama. Begitu juga dengan kata 5. Kita tambah tafa'ala dengan tafa'ala. Ifta'ala. Ada banyak lagi. Okey. So, kita cuma perlu kuasai tasrif tersebut. Kaedah tasrif tersebut. Okey, jelas Samalah juga sekiranya tasrif tersebut adalah tasrif fi'il mudhari'. Sama juga, okey. Tasrifnya sama saja, wazan dia, okey. Tasrif dia sama saja. Huwa yaf'alu, huma yaf'alani, hum yaf'aluna. Okey, kena ingat fi'il mudhari' ni mesti ada huruf tambahan di hadapan. Wajib ada. Okey, sama ada alif, nun, ta ataupun ya. Dulu kita belajar inti lah, anti lah. Ada sebut apa? Tak ingat dah. Nita lah. Macam-macam ada. Okay, tapi mesti ada salah satu daripada huruf alif nun ta ya ni berada di hadapan untuk fi'il mudhari'. Okey, dan kena ikut kesesuaian huruf tambahan di belakang dengan dhamir. Okey, huwa yaf'alu, huma yaf'alani, hum yaf'aluna. So, kat depan semua tambah ya. Hiya taf'alu, tak tambah taf'alani, yaf'alna. Yang ni saja beza. Okey, untuk mudhari' ni agak sedikit musyabat. Sebab kita tak boleh nak sama-sama lagi. Nak kata macam ni kaedahnya. Kalau kata ya semua tak boleh juga. Nak kata ta semua pun tak boleh juga Ustazah. Okey, jadi kita kena mahir. Okey, menguasai. Untuk keseluruhan dhamir mukhatab mesti dia akan mula dengan ta. Hak ni tidak dinafikan. Semua kat depan ta. Taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alna. Okey, ana af'alu, nahnu naf'alu. Okey, jelas Okey. So untuk fi'il mudhari' pun menggunakan konsep dan kaedah yang sama. Okey, dengan fi'il madhi tadi, cuma kita kekalkan untuk kita upgrading fi'il tu, bilangan huruf dia. Okey, kalaulah yang menggunakan wazan tafa'ala, okey, fi'il dia tafa'ala, maka kita kena tambah ya kat depan. Ya tafa'alu, ya tafa'alani, ya tafa'aluna. Kalau ana
ana atau fa'alu. Okay, nampak dah? Bila kita mahir dan menguasai bahagian domain ni, kaedah domain ni, so kita akan tahu. Okay, kita boleh apply dengan apa sahaja fi'il yang ada. Okay. Okay, untuk bahagian fi'il mudhari' ni, tiba-tiba mai kilat kat atas ni. Okay, so ada benda penting yang kita kena ingat di sebalik daripada tasrif ini. Okay, walaupun kita dah mahir menggunakan tasrif fi'il mudhari', kita kena ingat beware dengan adawatun nasbi, okay, yang hadir sebelum fi'il tersebut. Adawatun nasbi, an, lan, kai, li dan juga hatta. Okay, sekiranya kamu nampaklah 5 perkataan ini berada di hadapan fi'il mudhari' tersebut, maka tugas dia adawatun nasbi. Nasbi, menasabkan, hukum dia mansub, itu baris fathah kan. Okay, dia akan jadi yaf'ala, perkataan ini akan jadi yaf'ala. Tapi sekiranya, okay, yang kedua, selain daripada bil fathah, dia juga bi hazfin nun, kena buang nun. Okay, iaitu huma kena buang. Yaf'ala, yaf'alu, dia buang. Okay, kecuali hunna dan juga antuna. Yang ini kita tak boleh buang nun dia. Okay, tak boleh buang nun. Sebab ini adalah nun niswah, nun yang menandakan perempuan. Kalau kita buang perempuan, tak ada dah tanda perempuan itu. Hilang tanda perempuan tu. Okay, so kita kena ingat perkataan ini. Kalau jumpa adawatun nasbi, an, lan, kaili, an, lan, kai, li dan juga hatta. Jumpa di hadapan fi'il mudhari' ni, maka perkataan fi'il mudhari' itu akan menjadi baris fathah. Dan sekiranya ada nun kat belakang untuk musanna dan juga jamak, muannas dan anti, okay, kita hazafkan nun. Okay. Begitu juga sekiranya ada adawatul jazam. Jazam pula maksudnya majzum. Dia akan berbaris sukun, mati. Okay. Baris mati perkataan tersebut. Okay. Apa huruf-huruf yang berada di depan ni? Lam, lama, okay, ataupun la. Kita belajar. Okay, maka perkataan tersebut mesti disukunkan. Lam yaf'al. Dan sekiranya musanna ataupun jamak, begitu juga dengan anti, hazaf nun juga. Okay, kita buang nun juga. Okay, jelas tak? So kita kena aware, kita kena berhati-hati bila kita berada pada fi'il mudhari' akan ada gangguan. Kena tengok ada tak adawatun nasbi dan juga adawatun jazmi. Okey, dan seterusnya ialah fi'il amal. Okey, fi'il amal lah yang paling senang sikit. Okey, kenapa tak ada ghaib? Okey, kita takkan nak suruh orang yang tidak berada depan kita. Dan kita tak boleh nak suruh saya. Okey, saya tolong bangun, saya tolong bangun. Tak boleh. Okey, so hanya menggunakan fi'il amal relevan pada dhamir mukhatab. Ada kat depan. Awak tolong, awak buat misal. Okey. So kita menggunakan kaedah yang sama, if'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'ala. Okey, mungkin masa tingkatan 1, 2, 3 ni kita dah betul-betul mahir menggunakan tasrif fi'il amal ni. Sebab kita banyak menggunakan fi'il sulasi, fi'il yang ada 3 huruf sahaja. Fa'ala. So dia akan jadi if'al, if'ala, okay? If'alu. Tapi bila kita dah masuk tingkatan 4 dan tingkatan 5, kita dah upgrading sikit fi'il tu. Fi'il tu mungkin dah jadi 6 huruf. Istaf'ala. So fi'il dia, fi'il amal dia, kita kekalkan tulisan istaf'al ni. Cuma baris sukun saja. Okay. Baris sebelum akhir ikut baris mudhari'. Okay. So istaf'ala, fi'il mudhari' dia yastaf'ilu. Okay, nampak baris sebelum akhirnya ialah yastaf'ilu. So fi'il amal boleh balik kataan asal istaf, baris ikut baris ini dan sukun. So fi'il amal dia akan jadi istaf'il. Okay. Begitu juga dengan fa'ala. Okay. Fa'ala. Boleh balik perkataan asal. Fi'il mudhari' dia yufa'ilu. Yufa'ilu. So untuk fi'il amal, salin balik. Fa'il lam. Cuma baris sebelum akhir ikut baris mudhari'.
fa'il. Itulah fi'il amalnya. Okay. So fa'il, fa'ila, fa'ilu, fa'ili, fa'ila, fa'ilna. Okay, semua dia tambah-tambah. Okay, semua nak kenal pada huruf belakang. Okay, jelas tak? So penguasaan kita dari sudut fi'il ini mungkin kita dah kuasai sebelum ini. Okay, kita dah kuasai masa tingkatan 1, 2, 3. Cuma kita upgrading ilmu, kita upgrading perkataan pada tingkatan 4 dan 5. Konsep, kaedah yang sama. Okay. Okay, so 25 orang ni masih kekal dalam kelas Sazah ke? Okay, Sazah sebenarnya tak boleh nak masuk ramai. Okay. Sebab bahasa Arab ni mungkin latihan yang ramai-ramai tu mungkin quizzes dan sebagainya kamu boleh buat. Cuma nak relevankan dengan penggunaan dia. Okay, kita tingkatan 5. Sazah mesti tengok tulisan kamu. Okay. Sebab apa yang Sazah fikir tak sama dengan kamu fikir. Okay. Daripada tulisan kamu, Sazah boleh kenal. Oh, ini rupanya kat mana yang kamu faham, kat mana yang kamu confuse. Okay. So tak apa, Ustazah. Okay, tengok. 5 orang ni masih alive ha? Okay, ada lagi ya? Okay, so untuk 5 orang ni rakan lain boleh tengok lah. Ustazah tak boleh nak provide untuk semua beratus-ratus. Okay. So, yang tadi tu adalah basic 4 domain yang kita nak kena kuasai sebelum kita menjawab soalan 1. Okay, domain utama yang paling pertama sekali ialah isim. Okay, kategori isim. Yang kedua, kita kena tahu domain ad-dhamair, kategori kata ganti nama. Kemudian ada sisipan isim isyarah, kena tahu juga. Dan domain yang keempat adalah fi'il, tasrif fi'il. Ini domain, kena kuasai, wajib tahu. Kalau tak tahu, kena buat tindakan sekarang. Okey, okey, baiklah. Itu adalah domain kita belajar daripada tingkatan 1, 2, 3. Dan kita upgrading tingkatan 4 dan 5. Okey. Cuma soalan Sazah sekarang, okay, sambil-sambil tu nak betul-betul pinggang-pinggang, kerah pinggang sikit kan? Okey. So yang ada 25 orang ni mewakili rakan-rakan kamu yang lain. Boleh tak cuba senaraikan tajuk-tajuk nahwu ataupun qawaid yang kita belajar sepanjang tingkatan 4 dan 5. Okey? Kamu boleh tulis je. Nak tulis Rumi pun boleh, nak tulis Jawi lagi bagus. Okey? Yang kamu ingat, yang kamu tahu, tulis saja. Okey? Tak apa. Yang kita belajar sepanjang tingkatan 4 dan 5. So, boleh ikut Ustazah buka dalam seminit 2. Okay, sementara kita take 2. Okay, yang 25 orang yang ada dalam kelas point Ustazah boleh respon. Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, boleh jawab je berapa banyak yang kamu nak jawab. Okay. Alhamdulillah. Alah, 3 orang je, 4 orang je yang respon. 25 orang tadi ada. Okay, sekejap lagi kita shift pula Kita tukar orang lain pula untuk masuk kelas point Ustazah. Okay. So 5 orang yang ada ni boleh komen, boleh respon tajuk-tajuk yang kamu ingat, yang kamu suka, yang menjadi mimpi ngeri kamu setiap malam. Boleh tulis.
Okey, bolehlah kot 2 minit sementara rakan-rakan lain betulkan urat kat belakang. Okey. Kita tengok banyak ni. Okey. Isim fa'il, maf'ulun bih. Okey. Soro, lakinna, kai, li. Okeylah, semua tulis Rumi. Okay, saya cara yang tulis Arabnya. Tarakib al-iltafi, tarakib na'i. Okay, tinggal pula perkataan dia. Lam, ta'lil. Okey, boleh. Bagus. Okey, Haris. Bagus Haris. Ada Arabic font. Okey, ada dalam tajuk tasrif fi'il madhi mudhari' amar. Okey, yang tadi kita bincang tu. Okey, siapa ni dia? Nakal balik Farhan ni. Dia tulis balik apa yang kita belajar. Okey, ni Syoro ni. Okey, ada. Hin. Hin. Tajuk apa ni? Fi'l. Hin. Hin. Hina kot ya. Hina. Zaraf hina. Okey. Na'ti. I'rab. Lakinna. I'rab ni umum. Okey. I'rab ni isyahan ni umum. Ni tajuk i'rab ni. Okey. Bukan tajuk tata bahasa. Okey. Maf'ulun bih. Maf'ulun fih pula. Okey. Maf'ul li ajli. Belajar dah ni. Okey. Lima apa ni? Lima apa ni? Lima. Soalannya kot. Lima. Af'alul khamsah. Af'alul khamsah. Kita tulis lima je. Lima ni ada banyak lah. Lima rukun Islam ke. Okey. Saya ni syarah ulang balik. Maf'ul ma'ah. An-nida. Okey. So secara umumnya kita tengok siapa yang kena daripada kawan-kawan kamu ni Ni yang ada dalam kepala mereka. Okey, tengok betul tak? Ini yang kita nak kena apply dalam soalan satu yang dia sebut semua ni. Ada tak dalam soalan satu sekali lagi? Okey. Ini dia sebenarnya. Ada tak yang kawan-kawan kamu sebut tu dalam ni? Ada. Okey. Tapi banyak yang tak ada. Okey. So tajuk kawaid ni yang kita nak kena bersama 4 domain tadi. Okey, sekali. Campur pun. Okey. Iaitu al-mubtada' dan khabar, ada al-fa'il, maf'ulun bih, al-fi'lul madhi lil majhul, naibul fa'il, kana, inna, al-istisna, al-asma'ul khamsah. Okeylah, tadi ada sebut 5. Al-idhafah, okey ada sebut tarakib, okey, tarakib idhafi. An-na'ti, ada sebut tadi tarkib na'ti. Az-zarfi, ada sebut hina. Isim majrur, fi'il mudhari' mansub, okey, majzum. Soro, lakinna, dia orang sebut tadi. Hal, badal, dia orang sebut la nafiyah, agensi dan adat ma'dud. Okey, so ni antara tajuk-tajuk yang kita belajar dalam SPM kita. Tingkatan 4 dan 5. Semua tajuk ni dah kita nak apply nanti dalam soalan 1 bersama-sama dengan 4 domain tadi. Okey. So, 4 domain tu ada kaitan juga dengan perkara-perkara yang disebutkan ini. Okey, so kita masuk ke bahagian yang seterusnya, bahagian at-tadribat. Okey. So, kita bincang sedikit soalan pada malam ni. Saya tengok mesej ya. Okey, ada orang nak join kelas point Ustazah ke? Okey, Okey, sekejap kita masuk. Okey, Ustazah buka new class code. Okey. Kita tukar lah. Okey, hak 5 orang tadi. Okey. Okey, siapa yang nak join kelas Ustazah nak bagi respon sekejap lagi masa Ustazah kita buat latihan, masa kita bincang nanti. Okey, boleh tekan link yang class point tadi. Okey, dengan kod 58979 atas. Sekali slide Ustazah nampak kan? Kod ya. Okey, boleh apply kod ni ya. Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Ada seorang respon dah. Okey. So kita tukar pula sekejap ya, orang lain boleh respon. Bagi break pada yang 25 orang tadi tu boleh take a rest. Okey, ganti pula dengan 25 orang yang lain. Okey, sementara Ustazah tekan ni yang lain boleh join apps tu. Okey, link Ustazah ada tadi letak pada komen. Okey, link tadi Ustazah letak dekat komen. Boleh masuk dengan kelas kod yang baru 58979. Okey, kelas kod yang lain Haziq. Okey, kelas kod yang lain. Okey. Okey, Adilah Husna, terima kasih. Tolong share balik link Ustazah tadi. Okey, Nabil Adam, terima kasih.
Tolong remind kod 58-979. Okay. So kita dah take a break. Okay, saja je Ustazah nak hilangkan pegu. Kita panggil. Terpeku sangat kepala kamu tadi. Okay, kita Ustazah asyik bubuh saja tadi. Okay, so sekarang ni okay. Kita nak tengok, kita nak terjun ke dalam bidang kita ni. Soalan satu saja ni. So saya tak buat banyak soalan, ada 3 saja. Baik, kita balik kepada apa yang tadi Ustazah terang dalam slide-slide yang sebelum ni. Okay. So soalan kita bermula dengan how will al-ibarat al-atiyah ila al-mufradah al-muannasah ma'a taghyiri ma yulzam. Okay, so soalan how will tadi Ustazah dah bagi tahu. Okay, awal lagi kata arah how will tukarkan kepada bila ada ila ni nah. Tukar kepada, so kamu buat macam ni. Tukar perkataan yang diberikan kepada mufradah muannasah. Okay, apa dia mufradah muannasah? So kita balik kepada coding kita. Mufrad muannasah. So coding kita 1B. Kita kena jadikan semua ayat yang diberikan ini khusus kepada mufrad muannas. So tukar semua ni jadi mufrad muannas. Okay. So kita pergi step by step Okay, boleh Ustazah slow sikit tak apa pada rakan-rakan yang dah mahir. Okay, tak apa, boleh slow down sikit Okay, supaya kawan-kawan dan rakan-rakan kamu yang baru nak pick up ni okay, dia boleh menjawab soalan ni dengan sama-sama dengan kita Okay, so untuk kita basically kita kena letak coding dulu. Kita kena letak soalan ni untuk siapa. Jangan terus saja nak pergi jawab soalan. Okay, so kita kena turunkan dulu. Oh, ini soalannya. Okay, bila perkataan ni how will tukar kepada mufrad muannas. Tadi saya dah kata, kalau kata arah tu how will, dia berbentuk umum. Maksudnya ada 14 domir yang terlibat. Okay, 14 domir. Tetapi kita stream lagi, kita tapih lagi. Daripada 14 tu, dia nak mufrad muannas. So, siapakah domir daripada 14 ni yang kembali ataupun refer kepada mufrad muannas? Iaitu domir hiya dan juga anti. So kita kena tengok ayat ni. Kalau sesuai untuk guna domir hiya, kita guna aplikasi hiya. Kalau guna domir anti, masa kita kena apply pada anti untuk ayat-ayat yang berikutnya. Okay, so yang pertama, untuk soalan ni hanya ada 2 perkataan sahaja yang kita kena alert untuk diubah. Yang lain tu janganlah ubah semua. Dia kata mufrad muannas, semua perkataan kamu ubah jadi satu muannas. Okay, as-sabah ni pagi. Ustazah kata mufrad muannas tambah ta marfu'ah. Kamu pun tulis as-sabah. Okay, tak perlu tak perlu. So hanya perkataan yang tertentu. Okay, perkataan yang tertentu tu apa? Ya, kita balik kepada basic domain kita. Ni lah yang kita nak cari. Isim ada tak? Fi'il ada tak? Dhamir ada tak? Okey, lepas tu kena apply pula dengan ilmu yang kita belajar. Tingkatan 4 dan tingkatan 2. Adakah kaitan dengan badal ke? Ada kaitan dengan al-istisna ke? Bi'ila? So kita apply balik. Okey, so dalam ayat ni tentulah kita nampak al-musyarikat. Okey, kita nampak ni perkataan pertama, kategori isim. Okey, untuk nak jawab ni kena identify dulu perkataan tersebut supaya kita tak tersalah. So al-musyarikat ni isim. Yatasallaqna ni adalah fi'il. So ayat kita kalau ending dengan alif ta, maknanya ayat ini dalam bentuk jamak muannas. So kita kena tukar daripada jamak muannas menjadi muannas. So kita apply untuk isim. Kalau jamak muannas ada alif ta di belakang. Kan? Ada alif ta kat belakang. So kita kena tukar alif ta ni kepada ta marfu'ah. Okay, fi'il dia pula. Yatasallaqna. Okay, fi'il mudhari'. Untuk hunna. So ada ya kat depan dengan nun. Kita kena tukar. Ganti untuk fi'il mudhari' ta kat depan sahaja. So kita tulislah balik jawapan dia. Okay. Ya sahaja yang kita buang. Ya dan nun kita buang. Yatasallaqna.
Okay. Maka ya dengan yang kita buang, gantikan dengan huruf ta saja kat depan untuk fi'il. Okay. Maka jawapan dia akan jadi al-musyarikatu yatasallaqna akan menjadi tatasallaqu. Okay. Tatasallaqu. So hati-hati nah. Ni ada dua. Ta yang pertama adalah ta kepada fi'il tersebut. Ta asal. Okay. Ta fi'il. Tafa'ala. Okay. Wazan tafa'ala. Tasallaqa. Takallama. Tahaddasa. Itu antara fi'il-fi'il yang lain. Okay. Antara fi'il yang suka menjadi tricky. Jadi pelajar nampak ta kat depan, dia tak tambah ta. Untuk fi'il mudhari'. Okay. Yang kedua. Al-awladu lam yal'abu al-qurata 'inda al-matar. So kita cari al-awladu. Okay. Ayat ni al-awladu yal'abu lam yal'abu. Okay. So ayat ni kepada jamak 3L, jamak muzakkar. Okay. So kita kena tukar daripada jamak muzakkar menjadi mufrad muannas. Kalau al-awlad, anak-anak lelaki, jamak muzakkar, maka kita kena cari seorang anak perempuan. Yal'abu, fi'il apa? Fi'il mudhari' sebab ada huruf mudhari'ah kat depan. Huruf mudhari'. So kena tukar pada satu perempuan iaitu wazan fi'il hiya. Hiya taf'alu. So dia akan jadi buang waw alif, ya ganti dengan ta. Dia akan jadi tal abu. Okey, hiya tal abu. Al-aulad, jamak muzakkar, anak-anak lelaki. Jadi kalau seorang anak perempuan, soalan tricky. Mesti pelajar akan tulis apa? Waladah. Biasanya macam tu lah. Okey, so dia ada perkataan khas. Al-bintu, seorang anak perempuan. Okey, al-bintu, al-bintani, jamak dia ramai-ramai perempuan, al-nisa. So antara perkara-perkara yang kita kena take alert sikit lah. Okay. Tak semua perkataan tu bila kita tukar, dia jadi yang seumpama dengannya. Contoh abun, okay, seorang bapa. Tukar pula jadi seorang mak, dia pun jawab abatun. Mungkin biasalah belajar jawab macam tu kan. Okay. So ada perkataan yang kita kena ubah keseluruhannya. Okey. So perkataan mudhari' tal'ab. Okey, kita kena berhati-hati. Sebab Ustazah kata tadi bila kita ada fi'il mudhari' ada lam kat depan, ada wazn jazam, maka perkataan tersebut mesti disukunkan, baris mati. Tapi yang ni sebab mufrad tak ada masalah, dia tidak ada hazaf nun. Okey. Kalau musanna dengan jamak, kamu kena berhati-hati. Sebab dia akan mengubah perkataan. Okey, teruskan lagi. Soalan yang ketiga, innakum tullabun fi hazihil madrasah. Innakum tullabun fi hazihil madrasah. So, domain dalam ni ada dhamir innakum dan juga isim. So kita tukar je lah. Nak jadi seorang perempuan saja mufrad muannas, anti. Kum akan tukar menjadi ki. Tullabun tukar jadi seorang pelajar perempuan, balik kepada perkataan mufrad. Talibun, seorang pelajar perempuan. Talibatun, itu tanda dia tahu muannas. So kita apply dalam ayat. Innaki talibatun fi hazihil madrasah. Okey, jelas ke? Ustazah pun tak nampak respon. Okey, kalau Ustazah laju sangat, okey maklumkan. Kalau kata clear, okey respon clear. Okey, boleh ya? Tak masa macam cepat ya. Okey, alhamdulillah. Seterusnya, kalau soalan khatib. Okey, Ustazah go through dulu. Soalan dia khatib. Khatib ni untuk siapa? Ustazah dah bagi tahu awal tadi ya. Khatib tu hanya melibatkan 6 dhamir saja. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. So, ayat ni adalah ayat ketika kita sedang berhadapan dengan dia. Ayat yang kita guna untuk bercakap dengan dia. At-talabah. Siapa at-talabah? Okay, siapa at-talabah? Okay, hak ni pun perkataan yang suka memerangkap pelajar. Pelajar akan nampak ta marbutah macam Ustazah kata tadi. Pelajar nampak ta marbutah. Oh, ini mufrad muannas.
Okay. Sedangkan perkataan ini bukan mufrad muannas. Dia adalah jamak taksir, jamak muzakkar. Okay, jamak taksir atau talabah adalah jamak bagi perkataan talibun. Beza kan? Tak ada alif. Talibun. Kalau seorang pelajar perempuan, talibatun. Okay. So, Ustazah bawa juga perkataan-perkataan yang menjadi perkataan perangkap. Okay, untuk perbincangan kita malam ni. Okay, so kita kena tukarlah menjadi jamak muzakkar. So ayat kita akan refer kepada jamak muzakkar keseluruhannya. Okay. Dalam yang ayat yang pertama, soalan 1. Alaikuma an tatajawwala fil mawaqi' al-madmunah. Okay, so Ustazah jumpa domain utama kita adalah dhamir dan juga fi'il. Tetapi di hadapan fi'il ni ada an, lan, kai, li dan juga hatta adalah adawatun nasbi. So apabila ada jamak muzakkar, ya tentu akan ada hazaf nun juga. Kita tukar kepada jamak muzakkar. Antum, ya dengan dhamir kum, tatajawwala, tatajawwaduna. Ni perkataan asal. Okay. Ta dikekalkan sebab yang ini dalam bentuk khatib. Geng-geng anta menggunakan dhamir kat depan. Tak. Okay. Asalnya tatajawwalani. Tapi disebabkan ada an, kita hazaf nun. So untuk jamak tatajawwaluna, konsep yang sama hazaf nun. Maka jadilah jawapan kita alaikum an tatajawwalu. Okey, nampak Okey. Seterusnya soalan yang kedua, darib. Ni fi'il amar ni, darib ashabaka. Fi'il amar, darib ashabaka. So kita nampak dua domain juga. Domain fi'il amar darib atas wazan fa'il. Ada 4 huruf. Okey, untuk jadikan dia kepada jamak. Kan, kalau kita hafal tasrif fi'il amar pun tak apa. If'al, if'ala, if'alu. Oh, if'alu. Tanda dia ada waw alif kat belakang. So tambah je waw alif. Okey, darib, dariba, daribu. Okey. Ashabaka, dhamir ka untuk ramai-ramai. Ashab. Bakum. Daribu. Ashabakum. Okey, nampak? So kalau kita boleh kuasai domain 4 yang saya sebutkan tadi, so kita akan menjurus kepada jawapan. Okey, yang ketiga, kun mukhlisan fil amal. Okey, jumpa isim kana, kun. Kana. Okey, kana. Boleh juga dia fi'il amal, mukhlisan. Tak ni saja yang sedikit perbahasan. Okey. Kana, fi'il mudhari' ya, yakunu. Okay. So fi'il amar dia akan jadi kun. Asal dia kun. Kun. Macam tu. So ada dua mati kat sini. Okay, iltaqa saknatain. Ada dua yang berbaris mati. Maka satu perlu dibuang. Yang paling lemah lah. Iaitu waw. Sebab tu jadi perkataan dia kun. Okay. Tetapi bila untuk musanna pula. Untuk antuma, okay, kita kena hidupkan balik sebab tidak ada penghalang. Kuna. Ramai-ramai. Kunu. Anti kuni. Antuma kuna. Kunna. Okay, kita tulis balik. Kun. Kan asal. Tambah lagi nun. Ni mati, ni mati. So nak buat macam mana? Mati kita buang. Huruf yang sama. Satu mati, satu hidup. Ada syaddah. So perkataan tu akan jadi kun. Okay. Macam serabut ya. Daripada hujung sampailah ke hujung ni. Okay, dapat kan? Okay, so bagi tulis cantik-cantik sikit bagi nampak. Okay, so ini fi'il amar ni bagi fi'il yang ada huruf illah. Okay, kena berhati-hati. Kerana ni lebih kurang perkataan yang lain ialah soma. Soma yasumu, puasalah. Sum. Qala yaqulu,
katakanlah kul. Okey. Tetapi bila dia masuk kepada antuma untuk dua orang, dia akan jadi hula. Waw tu akan hidup balik. Suma. Okey, terasa? So, kita dah tukar, jadilah jawapan dia hulu. Mukhlisan. Ada alif kat belakang ni tanda bagi mansub. Tanda bagi mansub. Okey, tadi kat depan isim tadi, kita lupa nak bincang untuk tanda-tanda bila pada keadaan hukum i'rab yang lain. Mukhlisan. Okey. Kataan dia mukhlisun lah asal. Okey. Tapi bila dia jadi mansub, mukhlisun. Kita kira macam tu mansub. Okay. Kalau dua mukhlisun ni, tapi ketika mansub akan jadi mukhlisoy. Okay, dengan ya. Sama juga jamak mukhlisuna. Cukup tempat mukhlisuna. Tapi dalam keadaan mansub, dia dengan ya nun. Tukarlah perkataan ni menjadi mukhlisina. Okey. Nampak? Okey, so kita dah masuk kepada gabungan apa yang kita belajar di tingkatan 4 dan tingkatan 5. Jadi kita campur balik. Okay, daripada domain tadi, kita gabungkan dengan ilmu-ilmu upgrading kita tingkatan 4 dan 5. So, jawapan kita akan jadi kunu mukhlisina. Kunu mukhlisina. Okay, dapatlah? Boleh tangkaplah, alertlah dengan perkara ini. Okay. Yang kita sebut tadi, ini adalah domain. Okay, domain. Tapi yang telah di-upgradingkan. Kita belajar dengan hukum i'rab dia sekali. Okay, mukhlisan pada keadaan mansub. Jadilah kamu, siapa yang jadi? Kamu jadi apa? Mukhlisan, orang yang ikhlas. Okey, boleh ha? Okey, so Ustazah ada 24 orang. Okey, satu lagi bahagian. Okey, kita cepatkan sikit. Satu lagi bahagian yang boleh juga ditanya ialah sahih al-akhta'. Hak ni Ustazah sangat-sangat bukanlah kita nak kata kena alert. Okay? Kena penting untuk kita fahami. Sebab dalam sahih al-akhta' ni, okay, kalau kita buat analisis ke, kita nak letak yang ni standard dia apa. Bila sahih ni dia tidak aras tinggi dah ni. Okay. Pengadaan. Maksudnya kita nak guna aplikasi menganalisis. Analisa. Analisa perkataan tersebut. So kena ambil. Ni sebab apa? Kenapa jadi macam ni? Jadi apa sebenarnya? Okay. So bila kita nak analisa, dia kena upgrade sikit lah. Kena aras tinggi sikit. Kita kena berfikir secara tinggi. Okay. So perkataan yang bergaris ini. Sahih al-akhta' lil kalimat allati tahta khattun fima ya'ti. Okay. Betulkan perkataan yang digariskan ini. Bermakna perkataan yang digariskan ini salah mengikut kaedah nahwu. Jangan lupa salah kaedah soroh dia. Ini bukan ni. Bukan perkataan tanawala ni. Kamu nak buat nawala saja. Tak ada ta. Bukan ya. Okay, ingat ni soalan satu. Hanya berkaitan dengan qawaid sahaja. So kita jangan ubah dari sudut sorfi. Morfologi jangan ubah. Pembentukan kata jangan ubah. Tetapi kita hanya mengubah dari sudut qawaid. Yang tadi itu semua yang kita bincangkan di awal-awal tadi. Okey. So kita kena analisis lah. Analisa perkataan tersebut. Uhibbu at-tanawala at-ta'ama fil mat'am an-nazifah. At-tanawala. Perkataan ni salah. Kenapa salah? So kita nak kena analisis. Okay. Saya suka tanawalu at-ta'am. Makan makanan. Ini pun isim, yang ni pun isim. Kita buat analisis satu persatu. Isim dengan isim. So, dia nak combine isim dengan isim untuk jadikan dia sebagai tarkib. So, isim-isim ni tarkib idhafi. Salah ni dari sudut penggunaan tarkib idhafi. Tarkib idhafi mana boleh perkataan pertama ni ada alif lam. Betul tak? So, kita analisis. Ini perkataan ni tak ada alif lam. Sebab dia adalah tarkib idhafi. Fil mat'am an-nazifah.
Dewan makan ataupun kantin yang bersih. Oh, yang ini dia nak buat kantin yang bersih. Isim-isim. Oh, ini kategori nakti pula. Tarkib an-nakti. So, nakti, naat mesti sama dengan man'ud. Man'ud ni mufrad muzakkar. Sedangkan an-nazifah mufrad muannas. Oh, salah kat sini. So, kena jadikan dia sebagai mufrad muzakkar. Okay. So, kena buanglah ta marbutah. Maka jadilah jawapan kamu tanawalu, tanawala dan juga an-nazif. Okey. So untuk bahagian ini kita kena analisa. Kita kena berdebat dengan diri kita. Kena tanya kenapa perkataan ini salah. Okey. Contoh yang kedua ya. Kana abi zu maharatin fi zira'ah asyajarah. Okey, bapa saya. Sesungguhnya bapa saya orang yang mempunyai kemahiran. So kita nak apply apa yang kita belajar. Kana. Maka abi ni akan jadi isim kana. Zu maharatin ni akan jadi khabar kana. Kita nak kena apply ilmu ni pula lah. Okay. Kana, isim kana marfu', khabar kana mansub. Tadi ada kawan kamu tulis 5. Okay, maknanya inilah yang menjadi kawan mimpi dia. Asma'ul khamsah. Okay. So selalu masuk juga. Okay, 5. So kalau khabar mesti baris mansub. So untuk asma'ul khamsah bukan mansub bil waw. Asma'ul khamsah dia ada 3. Okay, marfu' bil waw. Okay, marfu' bil waw. Mansub bil alif, majrur bil ya, zu, za dan juga zi. Okey. Jadi kalaulah khabar tu mansub, maka kena mansub dengan alif. So kana abi za maharatin. Bapa saya empunya kemahiran fi zira'ati asyajarah. Dalam penanaman pokok. Oh, penanaman pokok. Pokok sama juga macam tadi tarkib idhafi. Kataan pertama tak boleh ada alif lam. Okay ya, Ustazah dalam mood gear yang ketiga, keempat ni. Laju sikit. Okay. Laju sikit kan. Okay dah, boleh ikut. Okay. Yang ketiga, ya binta ni la tahzana. Okay, yang ni salah ni. Okay. Okay, nampak Ustazah pun dapat. Ya binta ni, la tahzana ni, soalan ni salah ni. Okay, la tahzana. Okay, ya binta ni, la tahzana ni. Okay, okay. Oh nampak, okay. Ya binta ni, la tahzana ni ala fashalikum. Salah ni. Ayat kata yang bergaris ni salah. Okay, so kita analisis dulu. Ya binta ni, wahai dua anak perempuan. Bukan bentan lah. Ni bukan bentan. Ni binta ni, dua anak perempuan. So, dua perempuan. La tahzana ni. Macam betul pula. Salah betul lah la tahzana. Tahzana ni betul dah dua orang perempuan ke? Salah. Okay, tengok ada apa kat sini. Okay, ada la kat depan. So kena buat apa ni? Kalau ada la kat depan kena buat apa ni? Ada watun jazmi. Okay, kita dapat. Ala fashalikum. Oh, ada domain omen. Kum, sedangkan kat sini dua. So kena cari domain yang synchronize, yang sesuai dengan dia. So, tukar bukan fashalikum. Untuk dua orang. Fashalikum. Itulah jawapan dia. La tahzana fashalikum. Okey, dapat tak? So, saya bawa 3 contoh hari ini sebagai perbincangan untuk soalan 1. Okey, boleh guna, mungkin boleh jadi soalan khatib. Mungkin boleh jadi soalan hafid. Mungkin boleh jadi soalan sahih. Mungkin ada ij'al. Okey. Boleh ya? So, kita masih berbaki sikit lagi masa untuk at-tadribat. Okey. So, Ustazah minta 24 orang ni standby boleh? Okey.
Hawil ala ibarat al-atiyah ila jama'atil inas. Okey, sambil-sambil. Okey, Ustazah akan share slide ni kepada 24 orang yang ada dalam kelas point Ustazah ni. Okey, rakan-rakan yang lain yang tak sempat masuk kelas ni, tak join aplikasi ni lah. Okey, boleh tolong fikir-fikirkan jawapan. Okey, so boleh conteng atas slide ni. Ustazah, kalau boleh tulis ada font Arabic tak? Okey. Okey. Guna font Arabic. Ustazah share slide untuk dipercari jawapan. Okey. Bersih sikit Ustazah nak. Okey. Okey ya. So hawil ala ibarat. So soalan Ustazah hawil umum. Tukar kepada jama'atil inas. Jama'ah ramai. Al-inas. So coding kita jamak muannas. Okey. Okey, rakan-rakan yang ada dalam ni tolong respon. Okey. Kalau tak mau respon, tak ada phone Arabic ke, tak mau tulis ke, bagi rakan lain yang nak cuba. Okey, sekejap kita tengok. So, Ustazah bantu kamu. Okey. Mustakhdimu al-komputer syahada as-surah fil YouTube. Okey, so kita nak tukar yang mana? Kita of course lah cari isim. Ni yang kita apply dengan ilmu kita isim. Fa'il mustakhdimun, dia isim. Mustakhdimun, seorang pengguna komputer. Syahada, fi'il madhi. Melihat as-surah fil YouTube. Syahada as-surah fil YouTube. Okay, so kita ada isim dan kita ada fi'il madhi. Okay, ada fi'il madhi. Okay, terima kasih ada seorang dah respon. Okay, yang lain tak apa. Okay, so tukar. Bagaimana nak jadikan dia isim mustakhdimun ni kepada jamak muannas, fi'il syahadah juga kepada jamak muannas. Okay. Yang kedua, zalika al-muwazzaf min qismi al-minhati ad-dirasiyah. Okay, so ada isim isyarah. Saja masukkan zalika al-muwazzaf. Isim juga, isim fa'il. Tapi tukar kepada bentuk jamak muannas. Apakah isim isyarah untuk jamak muannas dan apa cara nak kenal jamak muannas bagi isim. Dan yang ketiga, tatbahu al-ummu al-ghada ma'a usratiha. Tatbahu masak al-ummu. Seorang saja mak, tukar kepada ramai-ramai mak. Okey. Usratiha. Keluarganya juga ada dhamir, tapi dhamir untuk seorang. Okay, so bagaimana kita nak tukar? Okay, yang ada dalam aplikasi kelas point Ustazah boleh respon? Okay, kita tengok sikit. Okay, Alhamdulillah dia dah hantar Atira. Syukran jazilan. Ya binti Atira. Okay. Yang lain boleh cuba. Ustazah pun tak dapat nak bagi masa yang lama. Okay. Kita pun nak sampai hujung dia. Okay, ada 2 orang respon. Okay, kalau tak ramai pun tak apa. Okay, yang tak mau respon, boleh bagi ruang untuk rakan-rakan yang nak respon. Okay. Oh, ada 1 soalan je, 2 soalan je. Okay, tak apa. Ingat. Okay, nampaknya jamak muannas ya. Jamak muannas. Soalan kita jamak muannas dan jamak muannas saja yang respon.
Okey, Ustazah tutup dulu ya respon ni. Okey. Okey, so kita tengok respon. Alah, Atira tak tulis jawapan pun Atira. Okey, tak boleh conteng slide. Ada juga. Istakhdama yushahidu. Okey, Adila. Okey, tak apa. Ustazah pun tak kena siapa ni. Okey. Istakhdama dengan yushahidu. Adila. Okey, jawapan ni kurang tepat. Mustakhdimun tu adalah isim. Syahada tu adalah fi'il madhi. Tapi Adila jawab fi'il mudhari'. Okey. Tak synchronize dengan jawapan. Tu dia. Okey, Ustazah dah jumpa dah Qamarina. Okey. So, kita tengok jawapan. Okey, terima kasih pada yang respon. Okey. Mustakhdimun adalah isim. Okey, isim. Jadi kita nak jadikan isim bagi jamak muannas. Tadi kita patah balik. Okey, boleh tengok nota. Untuk jamak muannas, isim mesti ada alif ta. Mustakhdimun seorang. So kalau ramai-ramai, kalau ramai-ramai, ya kita tambah alif ta, mustakhdimat. Okey, nampak? Kita tambah alif ta, mustakhdimat al-komputer. Okey. Yang ni Ustazah tak upgrade lagi soalan yang ras tinggi. Yang ni terlibat dengan takkid idhafi. Kalau musanna dengan jamak, kita kena hazaf nun pula. Okey. Syahada adalah fi'il madhi. Okey, fi'il madhi. Syahada. Okey, untuk jamak muannas, kita jadikan dia huna. Syahada. Syahadat. Syahadata. Syahadna. Okey, nampak tadi ada jawab ta marbutah. Yang tu Ustazah kata. Okey, bahasa Arab ni kamu kena tulis. Baru Ustazah boleh detect kat mana yang kamu belum kuasai. Tadi di awal-awal tadi Ustazah dah sebut dah. Okey, Ustazah ada tekankan. Okey, ta marbutah hanya untuk ismun. Ada pada perkataan isim sahaja dan tak ada, tak akan dan mustahil pada perkataan fi'il. Jadi kalau syahada, okey, tak boleh guna syahadah. Okey. Mungkin tadi kawan kita dia nak habaq syahidah pun. Mungkin dia baca syahidun pun. Okey. Tapi perkataan tu tak sesuai nak guna kat sini. Okey. Yang kedua. Zalika. Okey, kita tukar dari zalika. Zalika isim isyarah. Kalau ramai-ramai, zalika ulaika. Sebab yang tu isim isyarah dia ba'id. Okey. Ulaika. Al-muwazzaf, jadikan dia juga jamak muannas. Sama tadi konsep yang sama. Dia isim. So kita kena tambah alif ta. Al-muwazzafat. Al-muwazzafat. Okey. Nampak konsep yang sama. Kalau kita pegang domain yang tadi, kita pegang 4 domain yang saya sebut tadi, okey, kita boleh jawab dengan baik. Okey, yang ketiga sama juga. Yang ni jamak muannas juga, tadbahu al-umum. Mak seorang kena tukar kepada jamak. Usratiha ada dhamir. Tukar kepada hunna. Usratiha, hiya, umma, hunna. Ummu. Perkataan mak. Ramai-ramai mak. Dia tak jadi al-ummat. Okey, dia tak jadi al-ummat. Ramai al-ummahat. Okey. Al-ummahat. Usrati kinna. Okey, dapat Okey, so tak apa. Kalau kita tak boleh hari ini, tak ada masalah. Kita kena keep trying. Cuba. Okey. Dan saya sangat-sangat yakin dengan guru-guru kamu yang ada di sekolah. Memang akan buat latih tupi dengan kamu. Akan terus menerus. Okey. Untuk bantu kamu insyaAllah. Okey, Zaza macam tak kesempatan lagi kita nak banyak-banyak. Okey, so untuk yang lain yang tak sempat nak ikut kelas Zaza. Okey, boleh masukkan? Makan semua. Okey. Boleh masuk. Okey, Zaza bagi latihan live worksheet. Hak ni senang. Okey, boleh pilih jawapan. Boleh masuk. Okey. Type saja dekat Google bit.ly/kelas MPTCA huruf besar. Okey. bit.ly kelas MPTCA. Okey, ada orang nak tolong Ustazah?
Type kat chat. Okey, tak apa. Yang lain boleh masukkan yang ni. Saya bagi latihan live worksheet. Okey, untuk soalan bahagian yang kedua. Sahih al-akhta'. Sekejap lagi kita tengok. Okey, masa berbaki. Bolehlah. Okey, dalam masa 5 minit ni. Okey, sebab soalannya mudah. Okey, soalan mudah. Pilih saja jawapan. So, pilih sahaja. Okey. Okey, terima kasih anak anda Nabil Adam. Tolong kongsi dekat Ustazah link. Okey. Ikhwan Hakim pun terima kasih. Okey, yang lain dijemput. Okey, tekan link tersebut. Okey, soalan dia sangat mudah. Live worksheet sahaja. Okay, boleh? Okey, yang lain boleh tekan link tersebut. Kalau tak ada, boleh type saja dekat Google bit.ly/kelas MPDCA. Semua huruf besar. Okey, kamu cuba jawab. Okey, pilih jawapan yang tepat. Okey, untuk sahih al-akhta'. Pilih jawapan yang tepat. Okey, dah pilih. Kamu finish saja. Okey, dia akan send. Okey, nanti kita boleh tengok. Okey, yang lain dapat ke? Boleh masuk ke? Dapat tak latihan Ustazah? Okey, dapat. Terima kasih Adila. Okey, siapa yang dapat boleh cuba jawab. Okey, untuk soalan yang Ustazah berikan kepada kamu dalam latihan live worksheet ni, untuk contoh soalan yang ketiga, sahih al-akhta' lil kalimat allati tahtaha khattun. Okey, tapi untuk latihan ni Ustazah bagi pilihan jawapan. So kamu tik sahaja yang kamu rasa tepat. Okey. Berdasarkan perbincangan tadi, domain tadi, okey, yang kita bincang tu. Okey. Semua boleh jawab, okey? Semua boleh jawab, tak ada masalah. Okey, ada yang dah hantar ke? So, Ustazah share latihan live worksheet ni supaya rakan-rakan yang lain yang tak ada dalam kelas point Ustazah pun, okay, boleh sama-sama menjawab latihan ni. Okay, Ustazah nampaknya tak boleh nak share jawapan kamu. Okay, kita masa mencemburui kita. Okay. Tak apa, siapa yang masih menjawab, teruskan jawab. Okey, boleh teruskan menjawab.
Okey, sebab di akhirnya kamu akan dapat jawapan dia juga. Okey, kamu akan dapat jawapan dia juga. Cuma mungkin Saza nak bincang jawapan, kenapa jawapan itu. Okey, bukan jawapan lain. Okey. Okey, ada yang dah submit. Okey, sunyi sepi sikit kita dah. Okey, ada yang dah submit. Okey, Saza teruskan kelas ya. Siapa yang belum jawab boleh terus jawab. Okey. So sebelum kita akhiri, okey, masa mungkin sampai ke penghujungnya. Okey. So Saza masuk lagi bahagian yang ketiga, khatib ar-rajulani. Okey. Khatib ar-rajulani. Okey, soalan khatib maksudnya hanya menggunakan 6 topik. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Dan ayat dia lebih kepada bahasa kita bercakap. Bahasa kita bercakap. Okey, dengan dia. So, kita tengok arahan dia. Ar-rajulani. Kita cari coding yang betul. Ar-rajulani. 2 orang lelaki. Musanna, muzakkar. So, kita kena jadikan keseluruhan ayat yang ada dalam ni. Musanna, muzakkar. Okey. Nampak Okey, Ustazah rasa macam tak sempat untuk Ustazah berikan latihan ni kepada kamu. Okey. So dia ambil masa sikit untuk kamu jawab dan respon dalam ni. Okey. Ataupun ada yang nak cuba. Okey. Okey, kalau siapa nak cuba. Okey, sambil-sambil tu ya. Okey. Kamu boleh tulis jawapan kamu. Okey, sementara ada masa ni, tak apa nanti saya akan tengok. Okey, siapa yang nak cuba? Ustazah dah kelas dalam kelas kod tadi, kelas point. Kamu tulis pada jawapan kamu pada kertas dan snap gambar hantar kat Ustazah. Okey, submit. Snap picture kamu tu, submit pada ruangan ni. Okey, so ada ar-rajula ni, Ustazah bantu. Ar-rajula ni coding dia musanna, muzakkar. Musanna, muzakkar untuk keseluruhan ayat. Okey. Limaza tuqabiluna asatizatikum, tuqabiluna asatizatakum fil masai. Okey. So kita jumpa fi'lun, kita jumpa dhamir. Ni domainnya. Okey. So tuqabiluna untuk antum. Asatizatikum untuk antum, kum. Domik. Kan? So kita kena tukar menjadi tuqabiluna menjadi antuma. So kita tasrifkan lah. Tuqabilu, tuqabilani. Baru kita akan jumpa tuqabiluna. Kan? So tuqabilani. Asatizatakum, asatizatikum. Okey, so dia akan jadi domir asatizakuma. Okey, siapa yang nak cuba jawab boleh jawab. Okey, nanti upload saja. Kan dekat Ustazah. Okey. Idfa'i ar-rusum summal taqati as-suwara. Ayat dulu. Lepas tu ambil gambar. So kedua-duanya adalah fi'lul amri.
fi'il amar untuk mu'annas. Fi'il amar untuk mu'annas. Kita kena tukar fi'il amar untuk mu'annas menjadi musanna muzakkar. Ni untuk anti. Kita tukar menjadi antuma. Okay. So kalau anti, idfa'i, anta, idfa', antuma, idfa'a. Kan tambah alif dia kat belakang. Iltaqati. Ni fi'il dia. Iltaqati. Okay. So, jadi apa? Tambah saja alif kat belakang. Iltaqata. Okay. Kalau ada yang nak submit, boleh submit. Sambil-sambil sebab masa kita dah di penghujungnya. Okay. Sambil-sambil tu. Taqlubu minka. Ada domain, antahrusa. Sebab ada an kat depan. Okay. So, kita tukar domain kepada Umar, tahrusa kepada dua orang. Tahrusani. Tapi jangan lupa ada an kat depan. So, kena buat apa? Hazaf nun. Okay. Dapat ini antara contoh jawapan yang kita boleh jawab. Okay, ada ke nak submit? Okay, kalau saya bagi ruang masa, mungkin masa kita akan lebih nanti. Okay, so saya tutup dulu ruangan. Okay. Saya submit dulu ya. Okay, so kita tengok jawapan. Okay. Tuqabilani asatizakuma. Idfa'a iltaqata. Minkuma dan juga tahrisa. Okay, antahrisu, antahrisa. Okay, ada dua. Tahrisa, hazaf, nun. Okay, so itu adalah contoh jawapan. Okay, untuk soalan yang ketiga. Bahagian soalan yang ketiga. Khatib ar-rajulan. Okay, khatib tukar kepada dua musanna muzakkar. Okey, nampaknya masa kita sampai ke penghujungnya. Okey, Ustazah pun tak sempat untuk bersama-sama kamu dengan latihan yang berikutnya. Okey, tak apa. Apapun nanti kalau berkesempatan lagi, okey, Ustazah boleh share lagi dengan kamu. Okey, semua. Ustazah sangat-sangat menghargai kehadiran kamu pada hari ini dan saya berharap apa yang saya sampaikan pada hari ini, apa yang kita belajar pada hari ini memberi kefahaman yang jelas kepada kamu. Okey, insya-Allah. Okey, untuk kita faham, untuk kita pandai dalam hari yang sama, pada masa sama ni, memanglah agak sesuatu yang orang kata sukar. Okey, tetapi dia perlukan kepada cuba. Berterusan, cuba dan terus mencuba. Okey, jadi insya-Allah. So, untuk kelas kita pada hari ini, okey, kita hanya membincangkan satu topik saja. Okey, tadi siapa yang dah ambil nota Ustazah tadi? Okey, ulang kaji nota-nota tersebut. Okey, yang belum kuasai, boleh mula step dari hari ini untuk kuasai. Okey, jadi terima kasih sekali lagi. Syukran ala husni istima'ikum. Terima kasih di atas kehadiran. Adu'ullah ta'ala an yuwafiqana jami'an. Semoga kamu semua beroleh kejayaan yang cemerlang khususnya dalam peperiksaan SPM nanti. Ustazah mohon maaf di atas kekurangan dan juga mungkin kepincangan bahasa pada malam ini. Okay, sekali lagi terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah. Bye bye semua. Alright ni. Hai. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Murah rezeki, Syukran. murah rezeki. Terima kasih Ustazah.